Boleh saya tahu apakah perkhidmatan yang disediakan di unit bimbingan dan kaunseling SMK Bukit Gambir? Di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir, unit bimbingan dan kaunseling menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ini, dijalankan sesi kaunseling individu dan juga sesi kaunseling kelompok. Yang mana sesi kaunseling ini memfokuskan kepada pelajar yang mempunyai masalah seperti masalah disiplin, masalah peribadi dan juga masalah sosial. Selain itu juga, unit bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir menyediakan perkhidmatan konsultasi. Kebiasaannya, sesi konsultasi ini dijalankan bersama dengan guru-guru, ibu bapa dan juga staf pentadbiran. Ini adalah bertujuan untuk mengatasi masalah kemajuan pelajar dan berbincang cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan manakala untuk sesi konsultasi dengan ibu bapa adalah bertujuan untuk membantu ibu bapa dalam hal yang berkaitan dengan pelajar. Bolehkah saudari berkongsi apakah kemudahan yang terdapat di SMK Bukit Gambir? Antara kemudahan yang dapat dalam bilik kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir ialah yang pertama, kaunter pendaftaran. Kaunter pendaftaran ini adalah bertujuan untuk sebarang pertanyaan atau sebarang temujanji boleh dibuat di kaunter pendaftaran. Yang kedua adalah ruang tamu. Ruang tamu ini kami menyediakan satu paparan maklumat untuk mempamerkan maklumat tentang unit bimbingan dan kaunseling. Dan juga selain itu adalah untuk para pelajar menunggu sesi giliran kaunseling. Yang ketiga adalah bilik kaunseling kelompok dan bilik kaunseling individu. Bilik kaunseling individu dan kelompok ini adalah yang paling penting dalam bilik kaunseling kerana ianya adalah untuk melakukan sesi kaunseling bersama pelajar dan juga bersama dengan ibu bapa. Okay, yang keempat adalah ruang pengurusan pentadbiran. Di dalam bilik pengurusan dan pentadbiran ini terdapat komputer yang mana guru-guru boleh menggunakan komputer tersebut untuk membuat kerja-kerja perkeranian. Selain itu juga, di dalam bilik pengurusan dan pentadbiran ini adalah untuk menyimpan fail-fail dan juga surat menyurat dan juga untuk menyimpan barang program unit bimbingan dan kaunseling. Baiklah, berapakah jumlah bilangan kaunselor yang berkhidmat? Kaunselor yang berkhidmat di sebuah sekolah adalah mengikut kepada bilangan pelajar. Untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir, jumlah pelajar adalah seramai 1,473 orang. Jadi, kaunselor yang berkhidmat adalah seramai 3 orang, iaitu Cikgu Rosmah binti Abdullah, Cikgu Rasidi bin Abdullah dan Cikgu Liaci. Bagaimana pula dengan struktur organisasi unit bimbingan kaunseling SMK Bukit Gambir? Boleh saudari kongsikan? Ini adalah carta organisasi unit bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir yang terdiri daripada yang pertama, pengetua iaitu Cikgu Sariman bin Haji Husin. Seterusnya, guru penolong kanan iaitu Cikgu Azlin binti Sajadi. Seterusnya, penolong kanan hal ehwal murid Cikgu Abdul Rahim bin Husin. Seterusnya, penolong kanan kokurikulum Cikgu Rosmah binti Saliman. Seterusnya, penolong kanan Prayu Cikgu Said Abdullah bin Abdul Kadir. Dan guru bimbingan dan kaunseling ialah terdiri daripada 3 orang iaitu Cikgu Rosmah binti Abdullah, Cikgu Li Aichen dan Cikgu Rasidi bin Abdullah. Boleh anda perkenalkan kaunselor di sekolah anda? Baiklah, saya akan memperkenalkan salah seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir iaitu Cikgu Rosmah binti Abdullah. Beliau berasal daripada Johor Bahru dan baru menetap di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir pada tahun 2016. Beliau juga merupakan lepasan dari Universiti Pertanian Malaysia selama 4 tahun. Kemudian pada tahun 1996 beliau telah dilantik sebagai guru kaunselor di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Puteri sehingga tahun 1997. Seterusnya pada tahun
1997 sehingga 2016 beliau telah dilantik menjadi guru kaunselor di sekolah Tun Fatimah di Johor Bahru, dan beliau telah berkhidmat di sekolah tersebut selama 20 tahun. Seterusnya pada tahun 2002 sehingga 2003 beliau telah dilantik menjadi guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa pada tahun tersebut. Kami telah menemu ramah 2 orang guru kaunseling di SMK Sungai Pelik. Guru kaunseling yang pertama ialah Encik Zulkifli bin Mat Dul Kabul. Beliau ialah seorang guru kaunselor atau guru kaunseling di SMK Sungai Pelik yang bertugas pada sesi pagi, manakala pada sesi petang pula dikendalikan oleh Puan Nur Akmalia binti Mukhtar. Baiklah, Encik Zulkifli atau lebih dikenali sebagai Cikgu Zulkifli, beliau telah mula berkhidmat sebagai guru bimbingan kaunseling secara sepenuh masa bermula pada tahun 1999, iaitu setelah beliau menamatkan degree dalam kursus bimbingan dan kaunseling di UPSI. Kemudian setelah beberapa tahun, iaitu pada tahun 2019, beliau mula berkhidmat di SMK Sungai Pelik sebagai guru kaunselor. Seterusnya, Puan Nur Akmalia atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Akmalia. Beliau juga merupakan lulusan UPSI dalam bidang pendidikan dan bimbingan kaunseling pada tahun 2009. Setelah beliau posting di beberapa buah sekolah, akhirnya beliau ditempatkan di SMK Sungai Pelik pada tahun 2019 sehingga sekarang. Daripada temu bual anda bersama guru bimbingan kaunseling sekolah anda, apakah ciri yang perlu ada pada seorang guru kaunselor? Okey, seterusnya setelah menemu bual guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebahasaan Bukit Gambir, saya dapati ada beberapa ciri-ciri yang perlu ada pada guru bimbingan dan kaunseling, iaitu yang pertama sifat kemesraan, seterusnya sifat kejujuran. Sifat kejujuran ini adalah aspek penting dan sesuatu perkhidmatan kaunseling kepada klien ataupun pelajar. Kemudian menerima klien tanpa syarat, iaitu setiap guru kaunselor perlu menerima pelajar, setiap diri pelajar itu tanpa syarat, iaitu menerima dengan sebenarnya. Okay, yang seterusnya, guru kaunselor juga perlu ada sifat empati kepada klien. Itu ia sangat penting dalam sesuatu hubungan, dan guru kaunselor itu perlu merasai apa yang dirasa oleh pelajar itu sendiri. Dan yang terakhir iaitu guru kaunselor perlu ada sifat terbuka kepada klien, iaitu sifat terbuka maksudnya guru kaunselor tersebut perlu mempunyai sifat keterbukaan dalam sesi perhubungan dengan pelajar tersebut. Ciri-ciri guru kaunselor yang ada pada Cikgu Zulkifli pertama sekali adalah bersikap terbuka. Cikgu Zulkifli beliau menerima pelbagai jenis murid yang terdiri dari kaum Cina, Melayu dan juga India. Beliau tidaklah hanya mendengar luahan pelajar Melayu saja dan mengabaikan pelajar Cina dan India, tidak. Beliau bersifat terbuka dan menerima mereka. Kemudian Cikgu Zulkifli juga ada berpesan, kalau kita cuba nak belajar bahasa mereka, mereka juga akan lebih mudah untuk berkongsi cerita dengan guru-guru kaunseling, terutama sekali pelajar-pelajar India dan juga Cina. Itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat fleksibel. Guru kaunseling juga perlulah mempunyai sikap yang fleksibel. Maksudnya apa yang guru kaunseling itu lakukan perlulah sesuai dengan keperluan murid. Jika murid menghadapi sesuatu masalah, Cikgu Zul akan memahami dulu gaya mereka macam mana, melayan mereka, dan tidak semata-mata menurut kepada cara Cikgu Zul saja. Dia akan cuba memahami dulu situasi pelajar tersebut. Okey, kemudian Cikgu Akmalia. Ciri-ciri kaunseling yang saya lihat pada Cikgu Akmalia, pertama sekali, Cikgu Akmalia mempunyai sifat yang empati. Situasi ini dilihat ketika kami mengutarakan isu PDPR. Bagaimana tentang murid-murid yang tidak hadir PDPR? Apa yang Cikgu Akmalia lakukan? Pertama sekali, dia akan menghubungi ibu bapa kepada murid tersebut
Tujuannya adalah untuk memahami latar belakang keluarga murid tersebut. Tak adalah cikgu Akmalia dia terus kontak pelajar tu, tidak. Dia akan tanya dulu ibu bapa dia macam mana di rumah, ada apa-apa masalah ke tidak, untuk memahami situasi murid tersebut. Yang kedua, Cikgu Akmalia juga mempunyai ciri seorang kaunselor yang membina hubungan baik dengan murid. Bagaimana? Cikgu Akmalia menceritakan kepada kami bahawa pada waktu rehat, kadang-kadang ada beberapa orang murid yang datang ke bilik kaunseling saja-saja untuk dapat untuk rasa sejuk, mereka kata, sebab di bilik kaunseling ada aircon. Jadi, sebagai seorang guru kaunselor yang ingin membina hubungan baik dengan murid-murid ni, Cikgu Akmalia dia meraihkan kedatangan murid-murid tersebut ke bilik kaunseling dan menawarkan biskut-biskut atau gula-gula kepada mereka supaya mereka tidak akan merasa segan untuk datang ke bilik kaunseling apabila mereka memerlukan khidmat kaunseling. Yang ketiga, Cikgu Akmalia juga mempunyai keupayaan untuk menjadi pendengar yang baik. Bagaimana? Cikgu Akmalia menceritakan juga yang pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 ini pada sesi petang, kebanyakan mereka suka meluahkan masalah tentang keluarga mereka, kawan-kawan dan juga guru. Jadi, sebagai seorang guru kaunselor, Cikgu Akmalia akan mendengar luahan mereka dengan baik tanpa menghakimi pelajar tersebut dan cerita-cerita mereka. Yang keempat, antara ciri guru kaunselor yang terdapat pada Cikgu Akmalia ialah boleh dipercayai. Seorang guru kaunselor mesti menjadi seorang yang boleh dipercayai. Isunya adalah apabila seorang murid dia mengadu kepada Cikgu Akmalia bahawa dia tidak faham pelajaran apa yang diajarkan oleh seorang guru dalam subjek tertentu. Jadi, apa yang Cikgu Akmalia lakukan, beliau akan maklumkan kepada guru tersebut bahawa sesi PDP guru ni perlu ditambah baikkan sebab ada pelajar-pelajar yang tidak faham. Tanpa beliau memaklumkan kepada guru tersebut tanpa mendedahkan rahsia atau maklumat tentang pelajar siapa yang mengadu kepada dia waktu sesi kaunseling itu. Ini adalah untuk menjaga kerahsiaan klien, iaitu murid yang mengadu pada guru kaunseling atau Cikgu Akmalia. Baiklah, daripada temu bol yang dijalankan oleh saudari Hawa di SMK Bukit Gambir, ciri-ciri yang ada pada kaunselor SMK Bukit Gambir adalah seperti berikut. Bagi temu bol yang dijalankan oleh Syahirah di SMK Sungai Pelik, ciri-ciri yang ada pada kaunselor SMK Sungai Pelik adalah seperti berikut. Baiklah, apa yang dapat saya rumuskan, ketiga-tiga kaunselor mempunyai ciri yang serupa, antaranya sifat empati, bersikap terbuka dan sifat mesra. Namun, wujudnya sifat unik yang ada pada kaunselor di SMK Sungai Pelik iaitu beliau membina hubungan yang baik dengan murid ataupun kita panggil klien. Ini menyebabkan murid-murid akan lebih selesa untuk bercerita dan berkongsi masalah bersama kaunselor tersebut. Namun, bagi kaunselor di SMK Bukit Gambir pula, kaunselor tersebut menekankan sifat jujur sebagai seorang kaunselor. Seperti yang kita tahu, etika seorang kaunselor sangat dititik beratkan dalam profession kaunseling ini. Jadi, daripada itulah serba sedikit perbandingan yang dapat saya rungkaikan daripada kaunselor dua sekolah tersebut. Menurut pandangan saudari-saudari sekalian, apakah kemahiran kaunseling yang paling menyelah pada kaunselor sekolah anda? Boleh kongsikan sikit. Kemahiran yang perlu ada pada guru bimbingan dan kaunseling ialah fokus kepada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang dilaksanakan secara sepenuh masa dan berfokus kepada program dan aktiviti, contohnya seperti program pembangunan dan perkembangan sasar diri murid, peningkatan disiplin diri murid, seterusnya kepada pendidikan kerjaya murid. Itu sangat penting dalam kemahiran guru bimbingan dan kaunseling. Seterusnya psikososial dan kesejahteraan mental murid. Pengurusan profil murid pun ada salah satu kemahiran untuk guru kaunselor itu sendiri. Kemudian kepada pendidikan pencegahan, konsultasi kepada ibu bapa dan seterusnya pembimbing rakan sebaya. Ini adalah salah satu contoh daripada kemahiran guru bimbingan dan kaunseling. Kemahiran kaunseling yang terselah pada Cikgu Zulkifli ialah kemahiran membina hubungan. Cikgu Zulkifli ini adalah seorang guru kaunselor yang mahir dalam membina hubungan dengan klien.
Sebagai contoh, seorang murid tingkatan 5 yang menghadiri sesi kaunseling Cikgu Zulkifli. Cikgu Zulkifli pertama sekali akan melontarkan beberapa soalan yang bersifat terbuka untuk memberi lebih ruang kepada murid ini menceritakan tentang situasi mereka. Kemudian, kedua, kemahiran kaunseling yang terselah yang saya lihat pada Cikgu Akmaliah pula adalah kemahiran mendengar. Cikgu Akmaliah, ketika murid menghadiri sesi kaunseling bersama Cikgu Akmaliah akan mengurangkan percakapan. Sebaliknya, dia akan mendengar dengan teliti apakah isu yang merisaukan murid tersebut, apakah perasaan dia, dan apakah sebenarnya jangkaan dia terhadap situasi yang telah berlaku ataupun sedang dialami sekarang. Baik, berdasarkan jawapan daripada rakan-rakan saya sebentar tadi, saya dapat simpulkan terdapat sedikit perbezaan antara kemahiran kaunseling yang menyelah pada kaunselor di sekolah masing-masing. Kita pergi kepada kaunselor di Sekolah Bukit Gambir dulu. Sebagaimana yang telah disampaikan, antara kemahiran kaunseling yang menyelah pada kaunselor di SMK Bukit Gambir ialah kemahiran melaksanakan program dan aktiviti. Dia lebih berfokuskan kepada program dan aktiviti, di mana kaunselor melaksanakan program seperti program peningkatan disiplin murid, program pendidikan kerjaya murid, program konsultasi keibubapaan dan sebagainya. Berbeza pula dengan kaunselor yang berada di SMK Sungai Pelek, di mana antara kemahiran kaunseling yang menyelah pada kaunselor di SMK Sungai Pelek ialah lebih kepada kemahiran individu, antaranya kemahiran membina hubungan antara guru dengan murid, dan yang kedua kemahiran mendengar, di mana kaunselor ni dia mendengar dengan teliti dan memberi ruang kepada murid untuk meluahkan perasaan. Secara tidak langsung, ia akan menjadikan kaunselor tersebut memiliki sifat pendengar yang baik. Setelah saya mendengar perbual daripada kaunselor-kaunselor sekolah, saya mendapati bahawa tugas seorang kaunselor bukanlah satu perkara yang mudah. Seperti yang kita tahu, tugas seorang kaunselor ialah membantu dan membimbing seseorang individu mengenai masalahnya dan mencari alternatif baginya untuk membuat pilihan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. Selain itu juga, seorang kaunselor memerlukan tahap kesabaran yang tinggi untuk menghadapi pelbagai latar belakang klien yang menghadapi pelbagai masalah luaran dan juga dalaman. Saya juga turut berpendapat bahawa keberkesanan sesi kaunseling adalah bergantung kepada keadaan tempat sesi kaunseling itu dijalankan. Seorang kaunselor tidak boleh menjalankan sesi kaunseling secara merata tempat seperti di bawah buku atau sebagainya. Ini kerana boleh menjejaskan sesi kaunseling tersebut. Seorang kaunselor juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk memberikan satu tempat khas untuk menjalankan sesi kaunseling yang berkesan. Seperti di sekolah, pihak pengurusan sekolah menyediakan satu bilik khas, iaitu bilik kaunseling kelompok dan individu bagi memudahkan untuk menjalankan sesi kaunseling bersama pelajar secara berkesan. Akhir sekali, saya juga turut menyokong jenis perkhidmatan yang disediakan oleh unit bimbingan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir, iaitu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Jika dilihat dari segi sesi kaunseling, bidang pengkhususannya ialah untuk menyelesaikan masalah pelajar yang berasal daripada pelbagai latar belakang yang berbeza, masalah disiplin pelajar dan juga masalah sosial. Sekian itu sahaja dari saya. Refleksi yang saya dapati dari kedua-dua guru kaunselor tersebut, iaitu secara umumnya untuk menjadi seorang guru kaunselor yang berjaya bukan mudah, kerana ia memerlukan kemahiran-kemahiran yang tertentu, iaitu bagaimana seseorang guru kaunselor itu perlu membina perhubungan bersama klien, iaitu murid itu sendiri, dengan menghadirkan suasana yang ceria bersama murid. Selain itu, apa yang saya dapati bahawa guru kaunselor perlu mempunyai personaliti yang baik, di samping berpandangan terbuka atau
dapat mengelakkan diri daripada berpandangan negatif kepada klien tersebut. Okey, sekian, itu sahaja daripada saya. Apa yang dapat saya simpulkan mengenai ciri-ciri kaunselor yang berkesan daripada kuliah-kuliah doktor dan juga sesi temu bual bersama guru-guru kaunseling di sekolah ialah untuk menjadi seorang kaunselor yang efektif ini, kita perlu meletakkan diri kita sebagai seorang yang sebagaimana kita ingin didengari ataupun dibimbing. Begitulah perlakuan kita atau perbuatan kita selayaknya sebagai seorang pendengar maupun pembimbing. Oleh itu, antara ciri-ciri seorang kaunselor yang berkesan yang telah kita bicarakan sebelum ini, saya akan mengetengahkan atau highlightkan 3 ciri-ciri utama yang perlu ada pada seorang kaunselor. Ciri-ciri yang pertama ialah seorang pendengar yang baik. Seorang kaunselor perlulah menjadi seorang pendengar yang baik. Klien yang menghadiri sesi kaunseling boleh jadi dalam keadaan yang buntu, tidak jumpa solusi kepada masalah yang sedang dia hadapi. Oleh itu, apabila klien tersebut berjumpa dengan seorang kaunselor yang mampu mendengar dengan baik, yang tidak menghakimi situasi ataupun masalah yang dilalui oleh klien, sedikit sebanyak hal tersebut boleh mengurangkan kegusaran dalam hati klien. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri yang paling penting lah yang perlu ada pada seorang kaunselor ini adalah sikap empati. Seorang kaunselor perlu ada sikap empati. Setelah klien datang mengadu tentang masalahnya, seorang kaunselor perlulah meletakkan dirinya pada tempat klien tersebut. Tak kisahlah walaupun berbeza jantina ataupun ada perbezaan budaya, agama dan bangsa ataupun jarak umur yang terlalu jauh generasi tua dan muda, seorang guru kaunselor perlu meletakkan dirinya di tempat ataupun di situasi klien tersebut untuk memahami dengan lebih mendalam supaya kita tidak menghakimi mereka sesuka hati. Dia bersangkut paut juga dengan menjadi seorang pendengar yang baik. Seorang pendengar yang baik perlu ada sikap empati, perlu mendengar cerita klien dari mula sampai habis, tidak mencelah di tengah-tengahnya. Ketiga, yang paling utama sekali ialah tentang kerahsiaan. Di luar sana terdapat timbul beberapa persepsi lah mengenai guru kaunseling ni. Ada yang mengatakan mereka tidak percaya kepada guru kaunseling di sekolah kerana apa-apa yang mereka adukan pada guru kaunselor akan bagi tahu kepada ibu bapa mereka ataupun pengetua ataupun guru-guru lain. Jadi aspek kerahsiaan tu adalah sangat penting pada seorang kaunselor. Sekiranya persepsi negatif ini timbul di sekolah, murid-murid akan hilang kepercayaan kepada guru kaunselor dan mereka tidak akan menghadiri sesi kaunseling, ataupun kalau mereka hadir pun mereka tidak dapat berlaku jujur ketika meluahkan masalah mereka, dan ini akan dan apabila ini berlaku, bimbingan dan kaunseling itu tidak mencapai hadaf atau matlamatnya kerana klien susah nak memberitahu apa masalah mereka kepada kaunselor. Sekian. Baik, berdasarkan pengalaman saya setelah menemu bual kaunselor-kaunselor daripada beberapa buah sekolah, secara keseluruhan, refleksi yang saya dapat simpulkan ialah tugas sebagai seorang kaunselor ialah sangat-sangat mencabar. Dan bagi saya, secara amnya, kaunselor perlu memiliki jiwa yang sangat besar. Dalam konteks jiwa yang sangat besar ni, terdapat beberapa ciri yang perlu diterapkan untuk membentuk jiwa kaunselor tersebut. Antaranya ialah seperti memiliki ciri sikap yang terbuka. Ini adalah untuk menggalakkan klien ataupun murid tersebut meluahkan perasaan kepada kaunselor. Selain itu, kaunselor juga perlu memiliki ciri penerimaan tanpa syarat, di mana kaunselor menerima murid tersebut seadanya tanpa mengambil kira pengalaman murid tersebut ataupun mengambil kira daripada sudut latar belakang murid seperti budaya, agama, sosioekonomi dan sebagainya. Dan selain itu, kaunselor juga perlu memiliki sifat empati, di mana kaunselor tersebut meletakkan dirinya
seolah-olah berada di dalam situasi ataupun masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Dengan ini, kaunselor akan lebih memahami apa yang dihadapi oleh murid tersebut. Dan dalam masa yang sama, bagi saya, kaunselor juga perlu memiliki kemahiran-kemahiran yang tertentu, antaranya seperti kemahiran membina hubungan antara guru dengan murid. Dengan ini, murid merasakan diri mereka seolah-olah diraikan. Secara tidak langsung, ianya akan mewujudkan suasana dan hubungan yang positif antara guru dengan murid. Dan yang terakhir ialah kaunselor juga perlu memiliki kemahiran untuk menjadi pendengar yang baik, di mana kaunselor mendiamkan diri ketika murid tersebut meluahkan masalah ataupun perasaan yang dihadapi oleh mereka. Dengan cara ini, murid tersebut akan merasakan diri mereka didengari dan dihargai. Sekian, semoga ianya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dapat saya rumuskan dalam pembelajaran berkenaan tajuk ciri kaunselor yang berkesan adalah pentingnya seseorang kaunselor itu dengan mempunyai ciri-ciri tersebut. Seperti yang mana kita tahu, profession kaunselor ini bukannya satu profession yang mudah yang boleh semua orang ceburi. Akan tetapi, ianya sangat sukar. Ianya mungkin dianggap sekadar pendengar masalah pada awalnya, tapi ianya bukanlah semudah yang disangka. Malahan ia perlu banyak proses yang perlu dilalui dalam proses kaunseling berjalan. Okey, yang pertama sekali, seorang kaunselor itu tidaklah hanya mendengar secara kosong, akan tetapi setiap luahan ataupun penceritaan yang disampaikan itu perlu diproses agar dapat diselesaikan ataupun memberi jalan-jalan solusi kepada klien tadi yang datang berjumpa dengan kaunselor tersebut. Kerana pada awalnya mungkin klien tersebut tidak dapat melihat jalan-jalan tersebut, tapi dengan adanya kaunselor ini, solusi yang diberikan tu dapat membuka penglihatan klien pada awalnya tadi agar dapat lihat dengan pandangan yang lebih luas. Okey, seterusnya, seorang kaunselor itu juga perlu mempunyai pengetahuan yang tinggi, baik dari pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Ini adalah penting kerana dalam memberikan solusi, perlulah dengan ilmu. Kita tidak boleh memberikan jalan solusi yang kita hanya teka-teka ataupun sekadar pandangan rambang kita. Kita perlu memberi dengan satu justifikasi yang jelas. Kenapa perlu melalui jalan tersebut? Mengapa perlu selesaikan dengan cara tersebut? Kita perlu ada justifikasi yang betul-betul sesuai dengan masalah tersebut. Okey, yang akhir sekali, apa yang sangat penting dalam ciri kaunselor yang berkesan adalah niat kaunselor tersebut. Seorang kaunselor ini perlulah mempunyai jiwa yang sangat besar dalam profesi ini. Sebab profesi ini bukannya satu proses yang instan ataupun kita panggil segera. Bukan satu proses yang segera dapat selesaikan masalah. Boleh jadi satu orang klien datang perlu menjalani bersesi-sesi kaunseling baru dapat menyelesaikan masalah tersebut. Perkara itu, kalau seseorang kaunselor itu tidak mempunyai jiwa yang besar dalam profesi ini, kemungkinan besar kaunselor tersebut akan patah semangat dan berhenti daripada profesi tersebut. Jadi itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.